Radio utama 23 Syakban, 6 April. Kaya luar biasa, monopoli tender bermaharaja lela. Warden asrama dipenjara 50 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziz Arifin. 2 helikopter disita bersama 644 akaun bank individu dan syarikat dengan simpanan berjumlah kira-kira 100 juta ringgit dibekukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hasil siasatan terhadap kartel tender kerajaan sejak semalam. Selain itu, wang tunai berjumlah 3.5 juta ringgit turut disita daripada kediaman ketua sindiket berkenaan yang bergelar Datuk berusia 47 tahun. Hasil siasatan selain menyita pelbagai kereta mewah bernilai 15.7 juta ringgit, setakat ini SPRM turut menyita pelbagai aset lain seperti banglo, rumah kedai, pejabat dianggarkan bernilai 29 juta ringgit. Ia dibuat susulan tangkapan 7 individu anggota sindiket kartel diketuai lelaki itu yang memonopoli ratusan tender kementerian dan agensi kerajaan sejak 7 tahun lepas. Ketua kartel terbabit dikatakan membolut projek kerajaan menerusi tender dan sebut harga bernilai lebih 3.8 bilion ringgit sejak tahun 2014 sehingga sekarang. Menurut sumber, kemewahan yang ditunjukkan oleh ketua sindikat itu amatlah luar biasa. Selain memiliki nilai hartanah dan wang tunai yang luar biasa jumlahnya, suspek juga memiliki beberapa kereta mewah, sebuah kapal mewah dan 2 buah helikopter. Modus operandi kumpulan kartel projek ini ialah membuka lebih 150 buah syarikat dengan setiap individu yang digunakan nama sebagai pengarah syarikat dibayar gaji antara RM5,000 hingga RM8,000. Menurut berita harian, dipercayai 114 individu digunakan namanya untuk membuka lebih 150 buah syarikat, namun kesemua syarikat itu adalah milik oleh suspek. Kesemua syarikat ini akan digunakan secara bergilir-gilir untuk memasuki tender dan sebut harga di kementerian dan agensi kerajaan. Maklumat tender dan sebut harga termasuk spesifikasi projek dan harga siling projek akan disalurkan oleh individu dalam kementerian atau agensi. Siasatan SPRM mendapati hampir kesemua syarikat yang digunakan menggunakan maklumat palsu daripada segi kelayakan akademik, sijil profesional mahupun penyata kewangan untuk meyakinkan lembaga tender berhubung keupayaan syarikat-syarikat untuk melaksanakan projek. Di Sarawak, seorang eksekutif syarikat swasta direman 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kes tuntutan palsu berjumlah lebih 5.8 juta ringgit. Wanita berusia 41 tahun itu dibawa ke Kompleks Mahkamah Kuching sekitar jam 9 pagi Selasa. Magistrate Zubaidah Syarkawi membenarkan suspek direman 4 hari bermula hari ini bagi membolehkan SPRM menjalankan siasatan lanjut. Berdasarkan fakta kes, suspek disyaki memalsukan tuntutan pembekalan makanan ke asrama sekolah di Matang dari tahun 2017 hingga 2019 kepada Kementerian Pendidikan berjumlah RM5,828,220. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Jika disabit kesalahan, suspek boleh didenda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi dan penjara maksimum 20 tahun. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu, seorang penolong jurutera mengaku tidak bersalah menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan lebih RM90,000. Ia bagi mendapatkan kerja-kerja penyenggaraan cerun runtuh dengan kaedah Gabion, Backfill Earth dan Drainage System serta lain-lain kerja berkaitan di Jalan Felda Tersat.
Mengikut pertuduhan, Mat Syahrul Haizal Muhammad, 42 tahun, merupakan pegawai penyelia telah menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan. Tertuduh dipercayai mempunyai kepentingan sendiri menjalankan kerja-kerja tersebut dan memperakui kerja tersebut siap sempurna dijalankan kontraktor di dalam borang pengesahan penyiapan inden. Kesalahan itu dilakukan pada 29 Julai 2015 di Pejabat JKR Daerah Hulu Terengganu. Dia boleh didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 5 Mei depan. Di Ibu Negara, seorang penganggur dipenjara 8 bulan selepas mengaku bersalah atas tuduhan menyamar pegawai khas kepada Timbalan Menteri dan meminta wang daripada seorang wanita berhubung dana geran filem. Kesalahan didakwa dilakukan di sebuah restoran di Precinct 9 Putrajaya pada pukul 5.15 petang pada 1 April lalu. Mahkamah turut memerintahkan tempoh hukuman itu bermula dari tarikh Muhammad Zafir Zainuddin, 38 tahun, ditangkap pada 1 April lalu. Lelaki tersebut didakwa memperdaya seorang wanita dengan mengatakan dirinya pegawai khas kepada Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia dan berjanji untuk mendapatkan peruntukan geran bagi sebuah filem daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, sedangkan tertuduh bukan pegawai khas Timbalan Menteri itu. Perbuatan itu telah mendorong mangsa menyerahkan wang tunai RM5,000 kepada tertuduh. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 416 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara maksimum 7 tahun atau denda. Seorang bekas warden asrama terpaksa meringkuk dalam penjara selama 50 tahun selepas Mahkamah Tinggi Kangar memindah hukuman daripada penjara 228 tahun kepada 50 tahun atas 26 kesalahan meliwat 5 pelajar di sebuah pusat tahfiz di Simpang 4 Perlis pada 2019. Turut dipindah hukuman 42 sebatan kepada hanya 20 sebatan. 29 Mei 2019 lalu, Nawawi dijatuhi hukuman penjara 228 tahun serta 42 sebatan oleh Mahkamah Session Kangar selepas mendapati tertuduh mengaku bersalah terhadap 26 pertuduhan berkenaan. Bagaimanapun, hukuman penjara yang dijatuhkan itu tidak dijalankan secara serentak. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa meliwat 5 pelajar berusia 9 hingga 15 tahun di pusat tahfiz itu sepanjang April 2019. Tertuduh kini menjalani hukuman di Pusat Koreksional Perlis bermula dari tarikh ditangkap pada 11 Mei 2019. Susulan dakwaan sebuah madrasah di Perak menempatkan replika papan kayu berbentuk capal pada hadapan mihrab surau Pusat Pengajian Agama tersebut. Mudir madrasah di Lenggung itu, Ahmad Rozaini Abdul Rahman An-Nuri, menafikan dakwaan pihaknya taksub dengan replika tersebut. Sebaliknya, tegas beliau, replika tersebut digunakan hanya untuk tujuan hiasan sudut bahagian imam yang dijadikan studio untuk ceramah agama harian beliau. Kalau ikut macam itulah, kalau tengok latar belakang ni pun, tu gambar dengan lampu kan. Lagipun pelajar tak ada, dan ada pun yang penduduk sekitar ni yang datang mengaji, kalau ramai pun belas-belas orang, itu je lah. Jadi macam ni lah, jadi macam studio lah. Tapi taklah rasmi studio, nama asal bangunan masjid lah kan. Jadi tak tahu, memang tempat rakaman lah macam tu lah. Lagi cuma nak tengok bagi background tu cantik sikit, ada bentuk tu, ada colour hijau, memang ramai puji pun. Lawa lah, yang suka, yang tak suka taksub, capal. Bercakap kepada TV Al-Hijrah, Ahmad Rozaini berkata replika tersebut dibinanya sendiri dan diletakkan di situ bagi mencantikkan ruang terbabit.
Jelas beliau, ruang imam itu dijadikan studio untuk ceramah agama sejak setahun yang lalu dan replika terbabit dipasang bagi mencantikkan ruang dan bukan untuk tujuan menyembah. Katanya beliau mengadakan kuliah subuh dan maghrib secara langsung di media sosial Facebook setiap hari di ruang tersebut dan replika tersebut yang dipasang lampu hijau hanya bertujuan mencantikkan ruang dan latar belakang. Menurut Ahmad Rozaini, penjelasan telah diberikan kepada pihak Jabatan Mufti Perak berhubung isu tersebut semalam. Katanya, pihak tersebut berpuas hati dengan penjelasan tersebut dan beliau tidak menerima sebarang arahan untuk menurunkan replika capal terbabit. Ahmad Rozaini berkata, beliau yang mahir bertukang sangat mengalung-alungkan sekiranya ada pihak yang berhasrat untuk menempah replika tersebut sebagai hiasan. Katanya hasil jualan akan digunakan untuk menyiapkan surau terbabit yang kini dalam proses menaik taraf bagi keselesaan penduduk sekitar menunaikan solat. Sejak Ahad, tular di laman sosial, sebuah madrasah di Perak menempatkan replika papan kayu berbentuk capal pada hadapan mihrab atau sudut bahagian imam dalam surau. Tiga kadar zakat berbeza. Alhamdulillah, bertemu kembali. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menetapkan 3 kadar zakat fitrah di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata ia melibatkan RM5, RM7 dan RM14 yang dipersetujui melalui mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan dan adalah berdasarkan kemampuan seseorang. 5, 7 dan 14 bagi setiap seseorang. Kalau orang tu berkemampuan makan sedap ini RM14 bagi zakat fitrah. Bagi orang yang biasa saja RM7. Bagi orang yang sukar dan mampu sikit sangat, mungkin kita taklifkan kepadanya RM5 berdasarkan kepada kehidupan dan makanan yang mereka makan biasanya. Pada tahun lalu, Mawib telah menetapkan kadar zakat fitrah yang wajib dibayar adalah pada nilai RM5 berikutan ramai terkesan sumber pendapatan dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun bagi tahun ini, Datuk Dr. Zulkifli berkata satu lagi kategori ditambah bagi mereka yang mempunyai kelapangan harta dan untuk golongan yang berkemampuan ini, mereka boleh membayar zakat fitrah RM14 atau mengikut kadar harga beras yang dimakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Penyampaian Bantuan Ihya Ramadan dan watikah pelantikan Ketua Amil dan Amil Zakat Fitrah Wilayah bagi tahun 1442 Hijrah di Masjid Wilayah Persekutuan siang tadi. Sesuai dengan keadaan semasa, Mawib turut memperkenalkan kaedah pembayaran secara dalam talian yang boleh diakses melalui laman www.mawib.gov.my. Pelbagai platform pembayaran lain turut disediakan, antaranya ialah ePay Mawib, Snap and Pay, eWallet Boost dan JomPay. Sebarang keputusan mengenai ketetapan haji bagi musim kali ini akan dimaklumkan selepas perbincangan susulan dengan Kerajaan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri berkata pihaknya akan ke sana Jumaat ini untuk mendapatkan perincian dan maklumat lanjut mengenai ibadah itu. Semua jemaah haji di seluruh dunia, termasuk saya, tuan-tuan, sentiasa menginginkan ke Kota Suci Makkah. Tapi kita juga memahami dalam pandemik COVID-19 yang cukup mencabar ini. Apa-apa pun keputusan kita terima dan kita akan war-warkan dan khabarkan kepada khalayak selepas daripada kita dapat putusan, insya-Allah. Kerajaan dijangka membuat ketetapan berhubung penghantaran jemaah haji negara ke Tanah Suci selepas perincian SOP ibadah tersebut diselesaikan dengan Kerajaan Arab Saudi. Namun semua keputusan bergantung kepada keadaan semasa COVID-19. Mac lalu, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Malaysia terima 10,000 kuota tambahan rasmi haji bagi tahun ini.
Terdahulu Datuk Dr. Zulkifli menerima lawatan Duta Arab Saudi ke Malaysia dan menghadiri majlis penyerahan kurma oleh kedutaan negara itu sempena menyambut kedatangan Ramadan di Menara Tabung Haji untuk diagihkan kepada golongan asnaf di kawasan terpilih sekitar Lembah Kelang. TV Al-Hijrah bakal menyajikan pelbagai rancangan kerohanian yang menyuntik rasa keinsafan dengan temanya Anda Ini Ramadan Terakhir. Bermula 1 Ramadan ini, sebanyak 24 rancangan menarik bakal ditayangkan merangkumi pelbagai genre dan bersesuaian untuk seisi keluarga. Antara program baru berunsurkan kerohanian adalah Aura Al-Qadar, Ihya Ramadan, Ittabi'uni dan My #Hadith Time yang mengetengahkan kepribadian Rasulullah, amalan di bulan Ramadan serta penghayatan Al-Quran dan hadis. Selain itu, turut diperkenalkan program masakan iaitu Camca edisi Ramadan dan rancangan kanak-kanak Omar dan Hana. Majlis pelancaran program Ramadan dan Syawal TV Al-Hijrah dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Turut hadir pengerusi TV Al-Hijrah Datuk Husamuddin Yaakob. Alhamdulillah, lebih kurang dalam 2-3 tahun kebelakangan ini, satu corak baru TV Hijrah dan cuba untuk tackle anak-anak muda, masyarakat Malaysia, dan nampaknya dengan adanya cara yang telah diusahakan oleh Datuk, pengerusi dan juga CEO kita, maka kita telah isi banyak program-program yang amat-amat baik. Tambahnya, pihaknya sentiasa menyokong usaha melalui medium televisyen dalam meningkatkan kefahaman agama kepada umat Islam, khususnya di negara ini. Sementara itu, TV Al-Hijrah turut melancarkan program yang bakal menghiasi Syawal dan buat pertama kali rancangan komedi berunsurkan Islamik dilancarkan, antaranya bual bicara sitkom Tahu-Tahu Dah Raya, telefilm Bapa Puasa, Anak Raya dan banyak lagi. Kita buat kita menampilkan Islamic lifestyle, tapi apa yang diajar oleh agama Islam juga dengan agama lain ialah nilai-nilai baik yang perlu diikut. Maknanya itu yang kita cuba terapkan dalam semua program kita lah. Turut ditayangkan filem tempatan dan luar negara yang bakal mencerikan suasana Aidilfitri melalui telemovie Bebenang PKP Anis dan bioskop Hijrah Wanita Berkalung Serban. Pada majlis sama, turut dilancarkan program tahunan TV Al-Hijrah sempena Ramadan iaitu Skuad Bubur Lambuk TV Al-Hijrah. Kali ini tumpuan diberikan kepada petugas barisan hadapan di 15 lokasi terpilih seluruh Lembah Kelang yang bermula hari ini. Program Bubur Lambuk kali ini bertemakan santuni masyarakat dakwah melalui frontliner dengan membawakan kelainan iaitu edaran bubur menggunakan motosikal. Inisiatif itu merupakan hasil kerjasama Persatuan Cinta Gaza Malaysia dan Syarikat Makmur Gold. Dengan perkara-perkara kecil yang kita lakukan seperti memberikan makan pada orang yang berpuasa ini adalah satu sedekah yang begitu besar pada bulan Ramadan, dan kita merasakan bahawa perkara ini perlu diteruskan, dan kami sendiri di pihak Persatuan Cinta Gaza mengharapkan bahawa keterlibatan kami kepada masalah orang-orang yang miskin ataupun yang memerlukan pada bulan Ramadan ini diambil berat, dan pada masa yang sama kita tidak lupa jugalah dengan saudara Islam kita di Semenanjung Gaza, di Palestin. Istimewanya, bubur lambuk tersebut dibawakan khas dari Kampung Baru yang terkenal dengan keenakannya yang tersendiri. Antara lokasi tumpuan bagi penyampaian bubur tersebut ialah Hospital Kuala Lumpur HKL, Balai Polis Pantai, sekitar Jalan Caukit dan stesen LRT serta masjid yang terpilih.
Bantu asnaf dengan beri khidmat nasihat, perkongsian, pengalaman, motivasi serta menghubungkan golongan itu dengan kerajaan untuk salurkan bantuan. Itu tumpuan utama Himpunan Sinergi Pertubuhan Kebangsaan Hyper yang menghimpunkan NGO di seluruh negara bagi membantu kumpulan tersebut yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Kita harapkan outcome selepas program ini kita akan pantau dan kita mengharapkan mereka ni terkeluar daripada kumpulan ataupun terkeluar daripada garisan kemiskinan itu sendiri. Dan kita harapkan mereka ni boleh menjadi sekarang ni penerima zakat, dan selepas ini kita harapkan mereka akan merupakan golongan yang memberi zakat kepada kumpulan yang lain. Jelas beliau, Hyper akan bertindak sebagai sektor ketiga selepas kerajaan dan swasta dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutama bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Jasri berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Penutup Hyper JPPM WPKL 2021 di Hotel Istana Ibu Negara. Antara rakan strategik yang terlibat dalam Hyper, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, DBKL, Tekun Nasional, Giat Mara serta Perkeso. Satu masa dahulu, seluruh tenaga dan keringat mereka korbankan untuk Ibu Pertiwi tercinta. Dikala kita nyenyak tidur di ulit mimpi, kemakmuran Malaysia sekarang adalah hasil pengorbanan mereka yang tidak berbelah bahagi. Hargailah pengorbanan bekas prajurit kita ini dengan menyumbang kepada tabung pahlawan sekarang. Mereka sangat memerlukan sokongan kita. Biar tumpah darah satria, tidak ada erti sesal berjuang. Walau kaki separuh hancur, meskipun buta, terlantar lumpuh menderita. Cinta kepada tanah air melebihi segala. Perjuangan tanpa batasan mempertahankan kemerdekaan. Ayuh hargai prajurit dan wiradegara, kenangi semangat dan jasa mereka. Hulurkan sumbangan anda ke tabung pahlawan Yayasan Veteran ATM, akaun Maybank 5643 4262 2956. Dan berikut saksikan paparan harga emas masa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Impian buka butik tudung mewah termakbul. Kembali. Hasrat untuk mewujudkan butik tudung mewah di dunia bertatahkan Crystal Swarovski akhirnya menjadi kenyataan. Pengasas bawal eksklusif Haliza Masyuri berkata beliau bersyukur kerana impiannya itu tercapai setelah lebih 2 dekad bergelumang dalam dunia perniagaan tudung. Okey, alhamdulillah butik ini telah terlaksanalah impian saya untuk mewujudkan sebuah butik mewah yang bertatahkan Crystal Swarovski. Okey, butik ini saya inspirasikan apabila saya menghadiri makan malam di Austria pada tahun 2018 atas jemputan pihak Swarovski, yang mana pada malam itu kilauan Swarovski yang mewah sebagaimana yang ada pada dalam butik ini. Jadi saya ingin merealisasikan impian saya itu untuk membina satu butik yang sangat mewah untuk saya hadiahkan kepada rakyat Malaysia, pada usahawan Islam, bahawasanya kita boleh berdiri sama tinggi dengan jenama-jenama besar di Eropah. Butik mewah bernilai 2.5 juta ringgit yang dihiasi dengan 100,000 butir batu kristal Swarovski itu katanya turut mempamerkan tudung bawal premium, rekaan eksklusif bernilai 10,000 sehingga 113,000 ringgit. Lebih menarik, rekaan bawal eksklusif juga telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records tahun lepas kerana berjaya menghasilkan rekaan tudung bawal bertatahkan Crystal Swarovski bernilai RM100,000. Pada majlis itu juga beliau turut memperkenalkan pewaris syarikat yang juga anak sulungnya, Muhammad Zuhairi Muhammad Syazwan Rosli.
Selain itu, beliau meletakkan harapan agar bawal eksklusif mampu bersaing dan menembusi pasaran antarabangsa setaraf jenama mewah yang lain. Tapi insya-Allah dengan orang kata hari ini saya pun telah memperkenalkan waris saya, anak saya menuntut dalam bidang perniagaan dan insya-Allah mungkin bawal eksklusif akan lebih orang kata internasional untuk menjual tudung premium ini ke antarabangsa insya-Allah. Majlis pelancaran butik tudung mewah Crystal World Bawal itu dirasmikan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun bersama Wakil Swarovski. Untuk maklumat lanjut berkaitan bawal eksklusif, layari laman sosial yang tertera. Pengeluar produk minuman jenama Amin, Amin Products Sdn Bhd mensasarkan untuk menembusi pasaran luar negara tahun depan. Pengarah urusannya Muhammad Irfan Amanullah berkata, selepas 39 tahun berada di pasaran, produk jenama Amin diyakini boleh bersaing di pasaran antarabangsa. Saya rasa tak jadi masalah untuk produk Amin ni tembusi pasaran Myanmar lah. Cumanya kami belum ataupun masih mencari distributor atau pengedar yang reputable ataupun yang berpengaruh di Myanmar untuk memasarkan produk kami di Myanmar lah. Selain daripada itu, kita juga tengah melihat-lihat pasaran di Brunei. Brunei tak jauh mana, insya-Allah. Menurut Muhammad Irfan, selain pasaran Myanmar dan Brunei, produk jenama Amin juga dijangka dapat masuk ke pasaran Indonesia dan Thailand dalam 2 tahun akan datang. Selain itu, katanya Amin Products Sdn Bhd juga kini dalam usaha menambah ejen bagi memasarkan produk tersebut di Sabah dan Sarawak. Katanya produk jenama Amin dijangka berada di kedua-dua negeri tersebut penghujung tahun ini. Ujar Muhammad Irfan, beliau yakin hasil jualan produk jenama Amin mampu bertambah 30% tahun ini selepas 2 ejen baru dilantik di kawasan utara dan Kelantan. Katanya ejen kawasan utara akan memasarkan produk jenama Amin di seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak. Manakala ejen Kelantan akan memasarkan produk berasaskan minuman itu ke seluruh negeri Pantai Timur. Muhammad Irfan berkata dalam tempoh 5 tahun akan datang, beliau menyasarkan produk jenama Amin dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia. Sementara itu, Executive Account Amin Products Sdn Bhd Muhammad Azhar Sunai berkata, produk jenama Amin kini telah berada di kebanyakan pasaraya utama negara. Katanya produk terbabit juga mudah diperolehi di pasar mini dan kedai-kedai runcit. Produk Amin ini boleh didapati di semua kedai-kedai runcit, di pasar-pasar mini di seluruh semenanjung Malaysia. Okey, hatta di Waimah di kawasan-kawasan pedalaman atau di curug-curug kampung, insya-Allah semua produk Amin ini akan available di semua kedai-kedai runcit. Kalau saya kata produk Amin ini tak terdapat di kedai-kedai runcit di kawasan-kawasan yang lain, boleh hubungi kami untuk mendapatkan bekalan. Menurut Muhammad Azhar, setiap bulan Amin Products Sdn Bhd memasarkan antara 200,000 hingga 300,000 botol produk jenama Amin ke pasaraya-pasaraya utama di seluruh semenanjung Malaysia. Katanya selain dibotolkan untuk jualan di pasaran, produk jenama Amin untuk pekatan berperisa dan jus mangga juga boleh diperoleh dalam saiz kecil sebagai cenderahati. Jelasnya, pekatan berperisa sirap rose dan jus mangga itu dibotolkan dalam botol plastik tidak mudah pecah bersaiz 100 ml. Amin Products Sdn Bhd mengeluarkan pekatan berperisa dan cordial. Selain sirap, pekatan berperisa yang tidak bergula ditambah kepada perisa jagung, laici, anggur, sarsi dan bandung. Produk Amin juga dikeluarkan dalam cordial yang boleh terus dibancuh berperisa mangga dan oren. Sebarang tempahan atau maklumat lanjut mengenai produk jenama Amin boleh didapati seperti yang tertera. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menonton 60 minit bersama pengacara Dini Ashraf Salim dan Datuk Cik Abdullah Maknawi, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.